Ini cikgu akan membincangkan tentang tema 2, iaitu berkaitan dengan falsafah dan ciri-ciri pendidikan dalam Islam. Pendidikan Islam, ya. Okey, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Syarif yang mencipta formula, ya, untuk memudahkan pelajar mengingati tajuk ini adalah Hainar. Nama oranglah Hainar tu. Jadi untuk tajuk ini falsafah, ada Hainar itu hayat, A Al-Quran, I Islam, NA nakli dan akli serta rohani. Okey, jadi untuk falsafah, Hainar hayat sahaja, manakala untuk Ainar adalah untuk ciri-ciri. Okey, baiklah. Sebelum kita pergi lanjut, kita akan lihat dulu berkaitan dengan pendahuluan. Mesti ada pendahuluan setiap esei. Kalau tak ada pendahuluan, maka markah akan berkurang dari segi komunikasi. Okey, baiklah. Kita tengok dulu pendidikan. Okey, definisi pendidikan. Apa dia pendidikan? Itu usaha menyerapkan ilmu pengetahuan. Sama ada dari aspek dari teori atau praktikal, bagi membentuk pribadi atau watak atau teriak laku atau perilaku seseorang individu bagi menempuh kehidupan kompleks, kehidupan yang mencabar. Pendidikan juga kita lihat, ya, pendidikan juga merupakan satu proses abadi kekal. Kekal yang membawa kepada perkembangan mental, pemikiran kita, kerohanian kita, fizikal, keadaan yang kita dapat lihat badan kita dan sebagainya, kesedaran manusia terhadap Tuhan, kepercayaanlah. Okey, pendidikan Islam dikaitkan dengan beberapa istilah khusus, antaranya tarbiyah, ta'lim, tadris, ta'dib dan isyraq. Okey, tarbiyah ialah proses pembentukan pribadi seseorang individu. Ta'lim pula ialah proses pemindahan ilmu, dari pemindahan ilmu. Ta'dib ialah proses pembentukan sasiah sebagaimana dikehendaki oleh Islam. Manakala isyraq ialah petunjuk berasaskan syariah. Okey, kita biasalah ta'lim, ta'dib, sasiah membentukkan sasiah yang baik. Tarbiyah, macam mana kita nak menjadi insan yang lebih sempurna dan hebat dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga manusia. Okay, contoh yang terbaik adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Okay, baiklah. Seterusnya kita tengok isi, ya. Isi kita bincangkan dulu sebab tajuk tadi falsafah, maka cikgu akan ambil falsafah iaitu H. Okay. Falsafah pendidikan Islam adalah proses pembentukan sepanjang hayat. Hayat ini adalah akronim, formula dia H. Mana tiga falsafah kita kaitkan dengan pendidikan Islam, iaitu akidah. Akidah ni akhlak kita lah. Akhlak kita, akidah kita dengan Allah, macam mana akhlak dalaman. Ilmu kita dan juga amal, apa yang kita akan buat nanti. Okey. Sebenarnya pendidikan Islam ni proses dia adalah sejak dari dalam buayan hingga ke liang lahat. Dengan kata lain, kita dilahirkan hinggalah kita mati. Okey, proses pendidikan tu bermula daripada hinggalah kita mati tanpa terhentilah. Jadi sebab dalam Islam juga beri kebebasan kepada semua orang, tak kira lelaki atau perempuan, jantina dia, kekayaan miskin atau kaya, manakala warna kulit putih hitam dan sebagainya, semua orang diberi untuk kebebasan untuk mendapatkan pendidikan. Malah dalam Islam juga pendidikan menuntut ilmu itu adalah wajib atau panggil fardu ain. Tak kira lelaki atau perempuan, wajib. Okey. Jadi dengan kata lain, menjadi tanggungjawab setiap individu untuk mencari ilmu, ya, kerana agama Islam memandang tinggi dan menghormati orang yang menuntut ilmu. Kita sebagaimana pada hari ini, kita kena hormat kepada ulama-ulama, orang yang berpendidikan, dan juga semua kita kena hormat pada orang. Okay, jadi Islam sangat menghormati orang yang menuntut ilmu, memandang tinggi, ya.
Okey, itu dari segi falsafah hayat sepanjang hayat ya. Kemudian kita tengok yang kedua berkaitan dengan ciri-ciri ya, ciri-ciri di mana kita ada tadi ainar. Okey, A, okey Al-Quran. Okey, ini ada fakta dia. Sumber utama berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Di mana kita tengok sumber yang sahih ya. Al-Quran ni sahih lah, sah daripada Allah SWT dan hakiki ya. Diikuti sunnah ni hadis Nabi ya, atau yang dibawa oleh Rasulullah SAW untuk jadikan contoh. Sebelum itu berpandukan sumber akal. Sebelum itu ada berpandukan sumber akal yang berbentuk ijtihad dan qiyas bagi menjelaskan perkara yang tidak dapat diterangkan oleh secara jelas oleh sumber hadis dan Al-Quran. Sumber Al-Quran dan hadis di mana dipanggil ijtima' ulama, semua itu kesepakatan ya, berkaitan sesuatu yang tidak diterangkan, tidak dijelaskan, dengan mendetail mereka bincang dan dipanggillah ijtima' ulama. Okey, kemudian kita tengok fokus utama ya, Al-Quran ni memenuhi keperluan rohani, menanamkan kepercayaan, pemikiran asas, pulih akhlak, membangunkan jiwa merdeka. Kita bebaslah untuk supaya kita tak terikat dengan apa-apa. Kita bebas, kita rasa tenang, kita rasa bahagia. Ya. Dengan kata lain, menurut ilmu Khaldun, matlamat pendidikan Islam adalah untuk mempersiapkan seseorang dari segi agama, untuk iaitu mengajar syiar-syiar apa yang diajarkan oleh agama yang terdapat dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Okey, Al-Quran kita, ciri-ciri pendidikan kita memang kita kena berpandukan kepada Al-Quran dan juga Sunnah. Okey, itu ciri pertama. Manakala seterusnya, ciri seterusnya adalah untuk mempertingkatkan daya pemikiran Islam. Sebab kita belajar ni ciri-ciri pendidikan Islam, maka orang Islam dia fokus dia. Di mana Islam, pemikiran Islam menjadi teraju yang utama. Di mana tahap pemikiran yang tinggi, jika seorang itu pemikiran yang tinggi dari segi agama, seseorang itu boleh membuat pelbagai pekerjaan. Bila kita berjaya membuat pelbagai kerjaan dan pelbagai kreativiti, maka dia akan menambahkan daya kreativiti secara tak langsung, melahirkan insan yang cemerlang, insan yang berdaya saing dan insan yang menunjukkan kemahiran atau kepakaran dari satu bidang. Di samping itu kita tengok dapat mempelengkapkan akhlak manusia. Akhlak manusia ini supaya fungsi kemenjadiannya sebagai khalifah dan hamba Allah yang mengamalkan, yang wajib menilai akhlak yang bertunjangkan amal ma'ruf nahi munkar. Amal ma'ruf ni adalah perkara-perkara baik, perkara-perkara yang baik. Manakala sebaliknya nahi munkar ni perkara yang negatif lah. Kena tahu beza yang negatif dan positif. Okey. Itu pemikiran dia dari sudut pemikiran. Kita boleh membuat pelbagai kerja, menambahkan kreativiti. Mana akhlak kita akhlak baik. Akhlak baik daripada baik kepada makin baik, makin baik, makin baik. Dan kita menjauhi perkara-perkara yang negatif. Itu daya pemikiran Islam. Yang kedua. Dan yang ketiga dari ciri-ciri pemikiran Islam ialah dari aspek pembangunan seimbang antara nakliyah dan akliyah. Tadi nakliyah, formula tadi kita tengok nakliyah adalah bertunjangkan kepada ilmu akhirat. Akliyah adalah bertunjangkan ilmu dunia, duniawi. Ilmu akhirat seperti tasawuf, tauhid, fikah dan sebagainya. Proses kehidupan di akhirat untuk kita lakukan di dunia ini supaya kita hidup senang di akhirat nanti. Manakala dunia seperti ilmu kedokteran, ilmu perubatan, ilmu geografi, astronomi dan sebagainya. Okey, banyak ilmu-ilmu akliyah ni. Okey, jadi ilmu kedua-dua ni, nakliyah dan akliyah ni mesti seimbang ya. Kita mesti seimbang di mana kita mesti menguasai kedua-dua ilmu ni dengan baik. Kita tak boleh nak belajar nakliyah saja. Nakliyah saja, dan kita tak boleh fokus kepada akliyah saja. Mesti kita belajar tentang kedua-dua ni. Di mana bila kita belajar tu membolehkan manusia ni mengenali penciptanya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala.
Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta kita, dan kita secara tak langsung kita taat segala perintahnya, suruh solat, suruh menutup aurat, kita semua ikut. Kita kena wajib mengikuti dia, apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesti bersifat dinamis, melibatkan proses pendidikan sepanjang hayat tadilah, yang bermula dari buayan hingga ke liang lahat. Kalau bermula dari buayan tu, kita lahir je, ayah kita azan, lepas tu dalam buayan bila nak tidur mak baca Quran, lepas tu bila besar sikit ajar macam mana cara nak makan, semua cara hidup Islam. Okey. Dan untuk berjaya di dunia dan di akhirat, nakliah dan akliyah. Okay, baiklah, seterusnya yang terakhir untuk kita menulis faktor adalah ciri-ciri pendidikan Islam. Cikgu fokus kepada art tadi. Yang terakhir art kerohanian atau peradaban, ya, di mana kita mesti ditanamkan dengan kepercayaan kepada Allah, pemikiran kita mesti baik, pemikiran hati kita mesti positif semua, dan juga pemulihan akhlak kita daripada baik kepada baik lebih baik, supaya kita ni merdeka, jiwa kita merdeka, di mana kita tidak terasa bersalah dengan sesiapa, kita rasa tenang dan sebagainya. Dengan apa? Kita menekankan keikhlasan. Manusia bekerja sebab Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa pun kita kena niat, di mana buat sesuatu mesti kerana Allah Taala. Kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim dan kita niat, aku bekerja kerana Allah Taala, aku belajar kerana Allah Taala. Itu kita kena nawaitu, kita mesti ikhlas kerana Allah, bukannya kerana manusia. Okey. Kemudian ada lagi ciri-ciri yang lain, antara dia untuk pengetahuan, tapi untuk menjawab soalan memadai yang cikgu bagi tadi, Hainar tadi. Tapi untuk sebagai tambahan, kita tengok sosial budaya. Keperluan sosial budaya, ciri-ciri dia adalah seseorang individu melengkapkan sosial budaya, boleh berbekalkan kemahiran dunia, di mana muzik boleh, syair boleh, kad, seni bina dan sebagainya. Ilmu tersebut masih tetapi berpaksikan lagi, berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis. Kita kena tengoklah, kalau kita muzik tu, tengok muzik macam mana, tidak melalaikan dia apa-apa, kita kena ikut. Syair apa, syair tidak menghina orang, kita kena ikut apa yang digariskan oleh Al-Quran dan hadis. Sosial budaya kita macam kehidupan kita, ya, sosial budaya, kalau perempuan kena tutup aurat dari segi Islam, kalau nak fashion pakaian macam mana, kena berpandukan kepada Al-Quran dan hadis yang diajar oleh Rasulullah SAW. Kemudian kita tengok tadilah sepanjang hayat, ada juga ciri-ciri sepanjang hayat yang dinamis yang cikgu dah terangkan tadi. Tadi ada tak kira warna atas, lelaki, warna kulit, kedudukan, semuanya keseluruhannya tanpa sekatan lah. Sebab itu sememangnya kewajipan setiap individu menuntut ilmu kerana Islam mana tinggi tadi kita dah terangkan tadi pun boleh masuk dalam ciri. Proses ini adalah pelajar tidak terhenti sehingga kita mati. Tadilah sepanjang hayat. Kemudian yang ke-6, kita tengok sumber Al-Quran tadi pun sama, boleh masukkan ciri-ciri juga, sama dengan sumber yang sah lah. Al-Quran tadi, Al-Quran sama, sumber ini menerangkan perkara yang tidak dapat diterangkan secara jelas. Kita dah bincangkan tadi, sumber ini telah menunjukkan visi idea membentuk insan sempurna yang mengabadikan diri kepada Allah SWT untuk mendapat keredaan daripada Allah SWT. Okey, itu ciri ke-7. Okey. Kemudian ciri ke-8, pembangunan yang seimbang, di mana akli dan kita dah bincang tadi, nakliah dan akliyah, supaya mengenali penciptanya, seterusnya mentaati segala perintahnya. Okey, benda yang sama, ya, untuk seimbang supaya melaksanakan tugas sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Jadi apabila kita terima pelajaran ini, seseorang itu mendapat kesedaran tentang tujuan dia dicipta. Okey, kesedaran ini mendorong membangunkan ajaran Islam. Okey, kemudian menekankan nilai ikhlas. Tadi kita dekat ikhlasan manusia kerana Allah Ta'ala.
pendidikan akan merasa seorang bersungguh. Pendidikan dapat memimpin manusia ke arah kemajuan yang lebih ideal. Pendidikan juga merupakan penilaian bagi kejayaan atau kegagalan seorang. Akhir sekali kita tengok ya, melahirkan golongan pelajar yang positif. Pendidikan mempertingkatkan daya pemikiran kreativiti seorang. Pendidikan selari dengan keperluan hidup. Pendidikan juga menjamin masa depan. Yang kemudian terakhir sekali adalah pembentukan insan yang soleh. Falsafah pendidikan melahirkan insan yang beriman dan beramal soleh, insan yang bersifat takwa, memiliki sifat-sifat kemanusiaan yang tinggi, kepribadian mulia, dengan kekuatan akhlak terpuji dan ilmu yang mendalam. Seseorang individu akan mengetahui baik buruk tindakannya. Apa positif apa perbuatan dia, baik ataupun negatif, dia dapat nilai. Dan apatah lagi dia bertunjukkan keikhlasan kerana Allah Ta'ala. Buat sesuatu kerana ikhlas menunjukkan dia adalah insan yang beriman dan bertakwa. Okey, sebagai kesimpulan dia, tengok kesimpulan. Pendidikan Islam tujuan dia mendapat keredaan Allah. Okey, keredaan Allah untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Farabi kata falsafah objektif Islam adalah untuk mendapatkan demi ilmu ya, mendapatkan ilmu untuk mentauhidkan Allah, keesaan Allah. Pendidikan Islam dapat keredaan Allah, membentuk akhlak terpuji, menyedarkan manusia tentang hubungan dan tanggungjawab serta persediaan menghadapi kehidupan dunia dan di akhirat. Khasnya mengharapkan perubahan dari segi tingkah laku melalui penurunan ilmu secara sistematik. Dengan kata lain, pendidikan Islam semuanya mahukan yang positif dan menjadi insan berjaya di dunia dan di akhirat. Okey, sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.